Okay. So, sekejap saya nak tengok. Ni April okay, dah 90. Okay. So, saya nak tengok berapa ramai yang dah ready malam ni. Okay. Berapa ramai yang dah ready? Tengok sikit. Okay, semangat sikit. Ready. Alright, mantap. Okay. So, kita tak nak buang masa lah. Okay. So, siapa yang dah join, jangan left sebab takut nanti korang tak boleh masuk balik. Alright. So, kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan umur kita Al-Fatihah. Amin. Alright. So, okay. So, sebelum kita mula ni, macam biasalah. Okay. Macam biasa, saya akan rincikan apa yang topik-topik ataupun subtopik yang kita akan go through malam ni. Okay. And then korang pun boleh tulis juga apa yang korang tak faham lagi previous class kita. So kita akan mantapkan kita punya previous topik dulu before kita masuk topik yang barulah. Alright. So korang boleh tulis. Saya bagi masa dalam 20 saat. Okay. Siapa yang dah join before ni, topik mana yang korang rasa korang berat lagi, tak faham lagi. Boleh tulis dekat Q&A pun tak apa. Dekat chat lah, dekat chat. Okay. Q&A untuk soalan saja. Dekat chat. Semua ni susah lah. Alright. Engulf, breakout, confirmation. Okay. So saya tulis dulu Saya tulis dulu apa yang korang tak faham. Breakout. Engulf. Marking. SNR. Okay, untuk marking layer semua mungkin saya tak akan explain sebab benda tu panjang. Korang boleh tengok previous class lah punya video. Saya dah explain dengan detail lah. Alright. Then marking zone. Ni marking zone samalah. Okay. Okay, so mostlynya yang banyaknya ni lah. Kita nampak. Okay, SNR. Okay. Right, so nombor 4 lah TP dan SL lah. Ni yang saya mention tadi kan. Macam mana kita nak cari TP, SL dan 5 adalah berkenaan dengan bila kita nak hold or cut loss. So ini sub yang mana kita akan go through juga. And then malam ni sebenarnya saya nak fokus tentang first sekali adalah teknik rahsia lah. Rahsia Tok Mat. Dan dua adalah teknik tendang. Alright. Tapi tak apa, kita akan go through je. Kita akan go through dekat chat malam ni supaya korang lebih faham lah. Okay. Alright. Okay. So first kali before kita masuk tentang teknik-teknik ini, dia sebenarnya penting untuk korang bila korang nak mahir dua teknik ni, okay, teknik rahsia ni ataupun teknik tendang ni, atau kita kata shadow entry kan, teknik shadow entry ni, macam mana korang nak mahir. Okay, korang nak mahir ni korang kena fahamkan SNR. Okay, korang kena fahamkan breakout. Okay, sebab benda ni penting. Okay, kalau korang tak fahamkan maksudnya breakout korang tak faham, SNR korang tak tahu nak marking, so ni susah. Okay, sebab teknik yang dua bawah ni adalah kita dah summarize kan, kita dah compact kan, kan ni teknik Tok Mat, di mana teknik Tok Mat ni dia dah summarize kan dah untuk kita senang. Okay, tapi dengan syarat korang kena faham dulu lah, sebab tu kelas yang kita buat dia berturutan. Alright.
Okay, so first kali sebelum kita masuk yang teknik ni, kita akan go through balik tentang breakout ataupun SNR lah. Okay, first kali bila kita kata SNR korang kena ingat benda ni je, bentuk ni je. Ni saya recap balik saya recap balik sebab ada yang baru dalam ni, and yang lama pun boleh refresh balik. Okay, so breakout, bila kita kata tentang breakout, dia mestilah breakout daripada zone sideway. Okay, contohnya ni sideway. Okay, sideway ni ada apa? Sideway ni ada resistance dan ada support. So bila kita kata breakout, ada dua lah maksudnya, dia nak breakout ke bawah, okay, ataupun dia nak breakout ke atas. So breakout, bila dia dah breakout, inilah kita punya apa? Confirmation kita. Confirmation sama ada price nak naik atau turun, ataupun nak turun lah, yang mana satu. Okay, so jawapannya ada di breakout. Right, breakout ni kena tengok time frame besar ke time frame kecil. Okay, kalau time frame besar punya breakout pun boleh. Okay, lagi bagus lah, sebab apa? Dia momentum yang kuat. Tapi kalau kita nak entry balik, nak tunggu pullback balik di time frame besar, take time lah. Sebab tu SNR ni kita boleh guna di semua time frame. Okay, multiple time frame. So kalau kita nak re-entry, biasanya kita akan re-entry di lower time frame lah. Alright. Okay, so first kali kita tengok contoh yang pertama. Okay, ni yang pertama. Okay, contoh yang pertama adalah price buat sideway and then price breakout. Ni breakout apa? Saya repeat balik price breakout support. Okay, bila price breakout support, ingat price akan buat, korang kena ingat benda ni, support, buat new support lah. Okay, price akan buat new support, maksudnya dia akan buat new support sebelum dia pull back, dan kita akan entry lah. Entry ni dekat sini kita nak cari apa? Kita boleh cari engulf. Right, engulf tu apa? Engulf tu adalah magnet bagi harga. So kalau price nak datang, dia akan cari engulf, and then baru dia turun balik. Okay, so entry apa ni? Entry sell. So simple je. Ni bentuk apa? Ni kita kena ingat lah. Ni adalah bentuk V. Mana V-nya? Ni adalah V. So kalau korang nampak dekat line chart bentuk macam ni, maksudnya dia dah breakout. Support dia dah breakout. Okay. So bila support dah breakout, kita nak cari apa? Kita nak cari sell lah. Betul tak? Sebab dia dah break support. Price akan buat new support. So kita kena cari sell. Okay. Alright. So yang kedua. So kita belajar nulis dulu, sekejap lagi kita tengok dekat chat. Alright. Yang kedua, price dalam keadaan sideway. Okay. Ingat apa-apa pun bila tengah momentum ke, okay. Contohnya price tengah naik kan. Price tengah naik, nanti dia akan sideway dulu. Okay, price akan sideway dulu sebelum dia buat pergerakan yang sekali lagi besar, contohnya naik. Okay, ini contoh. So biasanya price akan sideway, baru dia akan buat momentum. Alright. So kita tengok kita tengok. So bila price dah break kita punya, saya padam balik. Bila price dah break kita punya resistance, okay. Bila price dah break kita punya resistance, maksudnya apa? Price akan buat new resistance. Resistance yang baru. Okay, price akan buat resistance yang baru. Ni kena faham. So maksudnya kita dah tahulah itu sign untuk price naik. Okay, price akan naik. So first kali dia kena break dulu. Dia kena breakout dulu. Breakout apa? Breakout kita punya
resistance. And then baru price akan pullback. Pullback ni pullback dekat mana? Kita dah belajar dah. Kita dah belajar last week yang mana kita akan cari engulf di area sini lah. Kan? Sebab price biasanya dia akan pullback, dia akan cari engulf. Betul tak? So, contohnya kalau engulf dekat bawah ni. So, kita boleh mark lah bawah ni. Sebab ni adalah support. Nak buy, mestilah buy di support. Tapi boleh tak kalau kita nak buy dekat tengah ni ataupun dekat hujung ni? Boleh, tak ada masalah. Tapi ready lah bila price turun ke support, tambah-tambah kita trade gold kan. Bila kita trade gold, biasanya dia akan spike, dia bagi shadow dekat bawah, then dia terus naik. Okay, ni kena hati-hati lah. And then price naik bila kita entry. Ini konsep dia. Breakout, pullback, dan entry. Macam mana nak confirm dan yakin SNR valid? Okay, sekejap lagi saya akan explainkan. Alright, so kita akan refer pada chart. Kita tengok kita tengok contoh. So kita tak nak guna time frame yang besar. Kita guna, kita tengok yang price yang ni lah. Sekejap tengok. So kita ambil contoh dekat sini. Biasanya kalau contoh kita nak sell kan. Okay, contoh kita sell. Contoh kita sell kat sini, kita nak sell. Sebelum price ni terjadilah, sebelum dia baca ni, katakan kita nak sell. Okay, ada sini Contoh kita ambil confirmation apa? Kita ambil ni. Kita ambil zone ni, zone engulf. Betul tak? Ni ada zone engulf. So katakan kita ambil zone ni sebagai confirmation kita untuk sell. So maksudnya bila price datang balik dekat zone ni, sini, nampak tak? Bila price datang balik, kita ready dah nak sell. Ini contoh, okay, contoh. Then tiba-tiba price break. Maksudnya ni zone engulf lah yang saya tanda ni. Kalau kita tengok, okay, line ni saya ambil yang candle yang menelan. Kita tengok H4 tadi. Ni adalah candle menelan. So engulf ni kalau nak tanda, macam last week kita belajar. Okay. Macam last week kita nak belajar. Okay. Boleh terangkan secara simple engulf, saya orang baru. Okay, sekejap lagi saya explain sikit pasal engulf. So engulf ni, kalau kita nak marking, ada dua cara. First, kita mark yang ditelan. Ditelan ni maksudnya yang candle kecil ni. Candle bullish yang kecil ni. Okay. So yang kedua kita mark macam ni. Candle yang menelan. Okay. So engulf ni buat yang baru. Okay, buat yang baru. Apa fungsi engulf? Dan macam mana engulf berfungsi? So saya explain sikit je. Okay, sebab korang kena tengok last week punya video lah, recording lah, sebab semuanya dah explain detail. Alright. Tak faham menelan boleh explain tak? Okay, tengok So, contoh kita ada bearish engulf. Kenapa bearish? Sebab candle bearish di hadapan ataupun candle bearish dia menelan candle bullish. So ni menelan lah. Candle yang depan ni menelan. Candle yang belakang ni ditelan. Okay, faham So macam mana nak tahu apa tu telan? Kenapa kita kata dia telan? Sebab kalau kita tengok shadownya dia telan,
Body bearish ni dia telan body bullish. Okay. Shadow bearish dia telan shadow bullish. Di atas ni pun sama. Body dia telan, shadow pun dia telan. Sebab tu kita kata candle ni adalah candle yang menelan. Alright. So function engulf ni, bila kita kata bearish engulf, maksudnya kita nak cari untuk apa? Sell. Okay, mesti sell. Okay, bearish engulf mesti sell. Kecuali kalau ada breakout, tu dah jadi engulf fail. Lain pula ceritanya, kan, engulf fail. So, macam mana nak tengok confirmation? Okay, sekejap lagi kita tengok. And then kita biasanya engulf ni kita akan mark zone. Mark zone. Sebab biasa macam ni lah, price akan turun. Price akan turun. Maksudnya dia dah menelan. And then dia naik untuk dia muntahkan. Okay, dia dah telan and then dia muntah balik. Dia keluarkan balik. Okay, faham So ini konsep engulf untuk bearish. Ni korang kena faham. Okay, bearish engulf macam ni. Kalau bullish macam mana? Bullish sebaliknya lah. Dia menelan and then dia muntah ke atas lah. Alright. So, bila kita dah faham konsep engulf, contoh kita nak marking ada dua, macam saya kata tadi. Firstnya kita akan mark. Boleh, dua-dua korang boleh try, tak ada masalah. Dia ada pro and cons dia lah. Yang mana kalau kita mark candle yang menelan, zone dia agak besar. Okay, tetapi bila price sampai, dia masuk, kita possible untuk kita tak terlepas entry tu tinggilah sebab zone dia besar kan. Tapi cuma risknya besar sikit. Dan satu lagi, kalau kita mark candle yang ditelan, maksudnya candle yang kecil ni, zone dia kecil. Ini kelebihan dia. Zone dia kecil dan risk pun kecil lah. Tetapi potensi untuk dia tak ambil pun tinggi juga. Alright. Then dah settle. Kita dah settle marking. So kita expect di sini di sini gold pun dia akan respect lah. Betul tak? Dia akan respect. Then dia akan Q6. Betul. Ini expectation kita. Tapi apa yang terjadi sebaliknya, bila price, korang tengok price ni kalau kita tengok ni adalah okay, sekejap. First sebelum tu kita nak fahamkan gerakan price ni. Kita tengok macam ni. Sini ada support. Sini ada support. Inilah kita ambil ni lah, resistance. Okay, resistance ini. So kita mark dulu. Saya nak korang faham dari awal. Okay, macam mana benda ni terjadi. Okay, macam mana dia boleh break kan. So, first kali kita tengok dekat sini. Price turun. Dan dekat sini price break dengan momentum. Maksudnya apa? Dia bagi satu batang ni tinggi, dipecahkan zone. Ni zone apa? Zone resistance kita. So nampak tak? Bila dia pecah, dia pull back, dia naik. And then dia bagi second entry balik. Second entry ni pun dia bagi balik. Sebab apa? Sini pun ada engulf juga tapi dia ambil terlebih lah. Kat sini. Dia ambil lebih sikit. Tapi still dia tak break. Okay, ni Okay. So, saya lukislah kepada korang supaya korang faham. Korang kena fahamkan ini dulu. Ini basic. Okay, kena fahamkan ini dulu. Fokus So, dari sini price naik, turun, dia naik, dia pecahkan. Dia pecahkan apa? Dia pecahkan previous resistance. Okay. Price dah pecahkan previous resistance. So, maksudnya apa? Maksudnya price nak naik lah. Dia akan buat new resistance. Betul tak? So, price dah pull back. Okay, dia naik. Dan dia turun sekali lagi. So, macam mana kita nak tahu point ni valid? Macam mana kita nak tahu? Okay, first, yang pertama adalah macam mana kita nak tahu sesuatu support tu valid? Yang pertama adalah kita tengok di sebelah ni. Dia dah reject 270 pips.
Itu yang pertama yang kita boleh tahu, yang kita boleh kata support ni adalah support yang valid. Sebab price reject 270 pips. Kalau support ni tak valid, dia takkan tendang sampai 270 pips lah. Ini maksudnya tendang, dia tendang sampai 270 pips. Itu yang pertama. Dan price turun balik, kita boleh jadikan zone ni sebagai untuk zone entry. Walaupun dia terlebih, tengok walaupun dia lebih sikit tapi walaupun dia lebih sikit, okay, maksudnya dia makan lebih sikit tapi dia still tak break previous apa ni, resistance. So sini akan jadi, dia akan jadi apa? Saya nak korang faham betul-betul lah. Yang ni yang kita lukis tadi. Ini resistance, dia break up betul. So ini akan jadi zone RBS. Resistance become support. So support, walaupun dia buat support di sini, then dia break, dia melepasi support ni, tapi still dia tak break lagi zone RBS ni. Maksudnya dia tak tembus sampai ke bawah ni. Faham tak? So still valid lah. Satu lagi, okay, kita boleh cari buy asalkan dia tak break lagi support dekat bawah ni. Ini ada satu lagi support. Contohnya kita nak re-entry. Okay, contohnya kita dah kena SL kat sini. Kita nak entry balik. Ini kita boleh jadikan zone untuk kita entry. Sebab still valid. Okay, faham tak? So far faham tak? Saya nak korang faham detail dulu sebelum kita explain. Okay, faham clear. Okay, so saya ulang Saya ulang balik. Okay, tengok betul-betul Tengok betul-betul. Okay, sebelum price naik, dekat sini dia buat satu resistance. And then price tembus. Tembus dengan momentum. Okay. And then price buat satu support. So macam saya kata, macam mana kita nak tahu support valid? Macam mana kita nak tahu support valid? First kali adalah di sini dia dah reject 170 pips. So maksudnya valid lah support tu. Kalau tak, dia tak akan reject banyak macam tu. Biasanya support yang valid ni dia akan reject atas 15 pip. Okay, kita dah boleh ambil dah. Ni sebagai zone support yang valid. Kalau bawah 15 pips, jangan ambil lah zone tu. Okay, saya dah jawab dah soalan. Kena reject berapa pips baru kira valid. Atas 15 pips. Okay, so yang kedua, macam mana kita nak? Contohnya dia dah break kan. Sebab ni kalau kita tengok, support ni dia dah break. Dia ambil bawah sikit. Betul tak? Contohnya dia dah break sini, korang pun dah nervous kan. Korang pun dah gelabah kan. So jangan gelabah. Okay, tengok di sini pula. Sebab sini ada zone RBS. Price tak break pun zone ni. So still valid untuk kita buy. Contohnya kalau price break. Kalau price break pun sini pun ada satu lagi zone untuk kita entry. Sebab ni adalah support. Okay, faham Alright. So kita pergi kat sini. Kita pergi dekat sini. Then bila price naik, price buat satu sideway betul. So ingat tak? Zone yang kita mark tadi di H4 ni zone apa? Zone engulf, betul tak? So zone engulf ni dia dah dia break kan? Ni sebenarnya dia buat fake out sebab dia break, then tiba-tiba dia close dekat dalam balik. Dia close kat dalam balik. And then dia sideway lagi. So macam mana kita nak tahu dia betul-betul break? Sini mungkin kita tertipu lah kan? Mungkin kita tertipu. Mungkin dia dah break, so kita ingat buy. Dan kita pun buy rupanya buy kan? Kita buy terus. Okay?
Sebab sini pun zone dia besar. Contohnya kita buy, ni pun 150 pips. Okay, boleh MC dululah kalau kita hold. Betul tak? And then sini bila kita apa? Kita tengok price ni kan. Dia naik dengan momentum sekali lagi. So sebenarnya ini adalah sign price memang nak break dah sebenarnya. Kalau kita tengok momentum dia. Okey, sekejap kita tengok. Kalau kita tengok zone yang kita tengok sekejap. Tok Mat bagi zone ni dalam channel sekejap. Ada bagi buy kan, untuk counter kan. Untuk counter buy sampai berapa ratus pip zone tu? 550 pip. So kita tengok zone mana. Dekat area 1 atas lagi. Okay, ni atas lagi. Right, tak apa, jadi kita tengok kenapa boleh buy kat situ. So first dekat sini pun korang boleh dapat buy juga. Caranya adalah di lower time frame. So kita tengok kat sini. Okay. So saya pernah ajar sebelum ni cara kita nak entry. Kenapa lag? Lag ke? Korang boleh dengar tak suara? Jelas tak? Ada yang lag ni? Jelas. Okay. Alright. So, first kali, tips dia. Saya nak bagi tips dulu. First kali, bila korang nampak price macam ni, dia naik momentum macam ni, okay, dia naik bullish, tapi di resistant. Ingat bila dia tengah naik bullish, di resistant, ni resistant lah ni. Kan kita awal-awal kita target nak sell, betul tak? Tapi tiba-tiba dia momentum naik. So korang boleh buka lower time frame. Buka je siap-siap lower time frame. Okay, buka je lower time frame. Ni salah satu cara lagi korang nak sebab ada yang tanya tadi macam mana kita nak confirmkan selain pada SNR kan. Okay. So kita tengok. First korang boleh guna trend line juga. Yang nak make sure dia betul-betul break. Price betul-betul break. Ni di lower time frame ni, di M15. Lag, suara tak ada. Lag ke Suara tak clear ke? Saya takut korang punya line yang problem lah. Okey je, tak lag, suara clear. Saya takut line korang yang problem. Okay. Alright. So, ni adalah salah satu lagi confirmation untuk kita tahu price akan tembus selain SNR. Okay, ini mark first kali zone SNR kan? Zone SNR. Yang kedua, sebab bila kita nampak price dah break macam ni, kita tarik trend line. Okay, confirm price dah break. So sekarang ni kita nak re-entry. Okay, kita nak re-entry. Alright, so sekejap Okay, so kita buka H4. Okay, kita buka H4. Korang tengok ni apa? Cuba komen sikit. Ni ada zone apa? Ada engulf kan? Okay, kita expect engulf ni pun sebab apa? Sini sekejap ni saya ambil zone atas sikit. Okay, zone atas ni. Zone atas ni pun engulf. So first kali dia reject lah, betul lah. Dia reject. Okay. Price ambil zone atas ni. Nampak tak? Ni zone engulf. So price first kali dia respect. Okay, tak apalah, dia respect. Engulf. Dia pun ambil then dia turun. Ni berapa pips? Okay, 100. Okay, 140 pips.
Okay, dapatlah dekat sini 180 pips. Tapi tiba-tiba dia break pula zone engulf. Sebab should be tak boleh break lah. Dan kita expect bearish engulf should be dia tak boleh break. Kan dia sepatutnya masuk and then dia respect lah zone kita. Tapi malangnya price tak respect. So apa nak buat? Kita mark zone ni. Kita mark zone engulf tadi. Sebab dia adalah dah jadi zone apa? Zone engulf fail. Dia buat engulf fail betul. Mohsin Johari. Okay. Dia buat engulf fail. So cara kita nak entry contoh dia engulf fail sekarang dekat H4. Kalau kita nak tunggu dia pull back balik dekat H4, possible tak? Possible. Tapi lambatlah. Okay, lambat. Okay, lambat. Kita boleh buka di lower time frame. Okay, buka di lower. Dapat tak? Kita tengok. Okay. Okay, kita precise kan. Sini pun ada satu zone. Sekejap kita precisekan lagi. Ni zone apa? Ni zone engulf. Ni zone engulf tadi, engulf fail tadi. Kita precisekan lagi. Kita cari engulf. Okay. Ni cari engulf lah. Okay, sebab dia line kan. Walaupun ada shadow dia tak telan atas, shadow atas dia tak telan, tapi kita still consider dia engulf sebab yang bawah ni dia dah tutup semua dah. Okay, yang bawah ni dia dah telan semua. Dah telan shadow dia, dah telan body dia. Walaupun shadow ni tak telan tapi body dia still dia telan. Dia sikit je. Engulf ni ada banyak jenis Kalau saya nak ajar malam ni semua akan lama. Alright. So ni engulf. Ni bearish engulf. Okay. So kita precisekan zone tadi. Daripada H4 kita buka M15. Alright. So kita akan dapat dekat sini. Kita akan dapat re-entry lah dekat sini. Sebab kita nak entry di lower time frame. Kita mesti precise di lower time frame juga. Alright. So dekat sini tengok dia dah break kan. Sini dia dah break out. And then kita gunakan zone yang sama, zone engulf fail. H4 tadi. Okay, zone engulf fail H4 tadi untuk entry. So dia dah masuk balik, price dah masuk balik dalam ni. Okay, price dah masuk balik. Kita entry lah. Lower time frame memang lebih tepat untuk entry. Memang kita sepatutnya entry di lower time frame. Okay. Memang kena entry di lower time frame. Sebab risikonya lebih kurang lah. Sebab kalau kita entry di higher time frame, kita tak nampak pun dekat mana support, dekat mana resistance dia. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, ada nampak tak? H4, dia punya support, resistance dia. Tak ada kan? Tapi dekat lower time frame dia ada buat sideways, dia buat resistance, buat support. So kena buka lower time frame ni. Okay. So kita boleh dapat entry dekat bawah ni. So kita tengok pula entry satu lagi. Di mana area 19. Sekejap saya tengok yang signal yang Tok Mat bagi dekat 19. 9.5. Okay, atas sikit 9, 1. Okay, so kita tengok. Sekejap saya delete dulu. Okay, so saya tahu lah kenapa Tok Mat ambil dekat sini. Sebab first kali kita tengok. Ni sebab kita nak counter kan. Kita nak counter yang
SL yang previous tu sebab apa? So first kali saya bagi tahulah kenapa kita ambil kenapa Tok Mat. Ni Tok Mat bagi tahu saya untuk saya explain korang. Okey, sekejap Alright. So kita tengok first kali yang SL tu kita tengok kenapa SL. Okay, ni Tok Mat explain kat saya untuk bagi tahu korang. So first kali adalah before kita tengok yang by tu, signal cell 1913, 1916 kan. So dia lebih kurang area sini lah. Okay. Sebab kita tengok ni ada resistance di daily, betul? So kalau kita tengok sini, ingat tak kita kata kalau kita nak tahu resistance tu valid, macam tadi nak tahu support tu valid. Nak tahu resistance tu valid, dia reject. Betul tak? Dia reject. Dia reject. So sekarang ni dia reject tak? Dia reject. Okay, dia reject. Reject 200 pip. Tapi ni dia tembus sebab apa? Kita pun tahu sebab apa kan. Okay, fundamentalnya lah buatkan dia tembus. So malang ni dia reject. So bila dia dah dia reject pula. Malang ni dia tembus. So bila dah break kita punya resistance, cepat-cepat kita recover. So, itu yang Tok Mat kasih signal kat korang yang mana 19 19 5 dah dengan 19 jangan 17 di area sini lah yang mana kita nak counter balik. Okay, di area sini sebab dia dah break dah resistance, betul tak? So kita nak counter balik. So dia sebenarnya di area sini lah sebenarnya. Sebab entry-nya di 1918. Area sini. Okay. Saya dah nampak ya, sekejap. Di sini. Okay. Sebab first simple. Tengok nampak dia dah break. Okay. Dekat sini dia breakout, pull back, kita entry. Sebab tu korang kena guna lower time frame. Okay, kalau tak ada korang tak buka lower time frame, memang korang tak dapat re-entry lah. Okay, memang korang tak dapat re-entry. So kita tengok pula dekat sini contoh contohnya korang terlepas. Okay, contohnya korang terlepas. So saya nak ajar korang. Bila korang terlepas signal, okay, macam mana korang nak entry ataupun re-entry balik. So kita tengok kat sini. Sini pun patutnya dia ada satu zone engulf ni, nampak tak? Patutnya dia ada bearish engulf. Dia ada bearish engulf. 2 candle menelan 1 candle. Tapi zone ni dia tak respect pun. Maksudnya bearish tapi dia break. So zone ni akan jadi zone apa? Zone engulf fail. Nampak tak? Zone engulf fail. So boleh je tarik juga trend line kat sini. Contoh kat sini. Okey, tak boleh. Sekejap. Sebab ni M1, kita tengok di M5 pula. Kita boleh tarik trend line kat sini. Okey, so kita ambil zone engulf sahaja. So zone engulf fail saja. So sini pun korang break, re-entry balik. Okey, dia dah buat satu engulf bearish, tiba-tiba dia break. Then dekat sini korang boleh entry lagi. And then sini korang tengok perangai gold ni macam ni. Bila momentum, macam saya katalah, momentum, sideways, and then momentum. Okay, momentum, sideways, and then momentum. Okay, so kita tengok. Sebelum tu saya nak explain pula dekat sini. Kalau kita tengok monthly, okay, sebenarnya kita boleh sell dekat sini, tapi still risk lah, agak risk. Okay, so kalau kita tengok monthly kan, ni kalau kita kata direction ni lah, tengok direction ni.
Saya nak korang tengok betul-betul. Okay, cara saya marking lah. Saya explain ni supaya korang faham. Apa yang kita belajar sebelum tu saya dah explain sekali. Okay, first sekali. Apa yang kita belajar before ni? Sini ada resistance. Betul tak? Ada resistance ni, tapi ni monthly lah. Kita nak tengok direction dia. And then sini ada apa? Next, sini pun ada resistance. Sebab dia ada breakout kat sini. Okay, betul ke ada breakout kat situ? Kita tengok. Okay, ni tak nampak. Dekat monthly tak nampak, kita akan buka weekly. Kita tanda dulu. Sini kita buka weekly. Weekly kita buka line chart. Nampak tak? Dia ada breakout. Dekat sini dia ada breakout. Kita buka daily. Kalau tak nampak lagi, buka daily. Nampak tak? Dia ada breakout dekat sini. So ni adalah zone apa? Ni adalah zone resistance. So price sekarang ni dia tengah ambil price di monthly. Dia tengah ambil monthly punya price kat sini. Nampak tak? Dia dah touch dah pun monthly ni. So sebab tu dia reject banyak. Sebab dia ambil monthly. Nampak? Dia reject saja pun dah berapa ni? 160 pips. So zone ni sebenarnya korang boleh pakai lagi. Maksudnya kalau dia datang balik, korang boleh entry balik sell. Sebab if dia ambil monthly, dia sebenarnya konsep ni macam ni. Sama je apa yang kita belajar before ni. Okay. Sekarang ni saya nak tengok. Nak ajar korang cara kita tengok SNR. Okay, SNR. Okay, sekejap kalau ada soalan korang tanya dekat Q&A dulu tau. Saya tak sempat nak tengok. Alright. So first kali, ini yang kita belajar. Okay, price buat resistance, support, resistance, support, resistance. Okay. So dalam chart ni dia begini. Begini. Dia begini lah. Yang mana price akan jadi macam ni. Okay, nampak? Boleh relate tak? Dia takkan cun-cun lah macam ni kan? Dia takkanlah cun-cun macam ni. So dia lebih kurang macam ni. So first kali, bila konsep SNR ni korang kena faham basicnya macam mana. Basicnya adalah bila price dah touch resistance, price akan buat apa? Price akan buat apa? Saya nak minum air sekejap. Cuba korang komen. Saya nak korang jawab. Bukan sideways momentum kan? Price akan buat support. Price akan cari support. Yes, price akan cari support balik lah. Sebab price dah ambil resistance. Okay, should be dia akan pergi balik ke support. Ini konsep dia. Konsep dia. Kena faham lah. Selagi tak break. Ini kita cerita selagi price tak break. Konsep SNR macam ni je. Boleh guna dekat semua time frame. Okay, ini monthly. Kalau kita tengok weekly. Okay. Kalau kita tengok SNR weekly, kita ambil. Weekly. Sekejap Okay. Okay. Saya ambil yang banyak touch. Nampak. Okay. Ini untuk weekly. Kalau kita tengok weekly pun sama, dia bergerak dalam keadaan sideways sebenarnya. Okay. Price naik, turun. Naik, turun. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sampailah dia tembus weekly, dia tembus resistance weekly. So dekat sini sebenarnya kita dah dapat, okay, sebenarnya dekat sini kita tengok, kita belajar satu-satu. Supaya korang faham kenapa gold ni pacak. First kali kita tengok, kita belajar. Saya nak korang faham daripada basic. Kita faham step by step. Supaya next time korang nak marking, korang nak buat apa pun, korang faham. Tak kisahlah pair apa pun selain gold. Okay. Korang tengok First kali, sini ada resistance.
Sini ada, saya buat R1. Sini ada resistance. Sini ada R2. Okay, ni pun R2 lah. Dia tak break lagi. Then ni ada R3. Sini ada R4. Okay, dapat tengok. Dapat nampak tak? Alright. So, selama ni tak pernah guna line chart, lepas join kelas Tok Mat ni dari kelas pertama belajar guna line chart, sekarang memang sentiasa guna line chart untuk cari SNR, memang mudah sangat dan jelas. Okay, alhamdulillah. Okay, ada yang faham. Okay. So, korang tengok. Ni saya guna candlestick. Kalau nak buka line chart macam ni juga. Sama je. Sekarang ni kita nak tengok direction gold pada mulanya. First kali gold dah break kita punya R1. Dia break. Betul tak? Bila dia break dia akan cari apa? Dia akan cari R2. So sekarang ni R2 dia break tak? Sekejap, kenapa saya pangkah? Patutnya right lah. Dia dah break R1. So should be dia akan cari R2. R2 pun break. Then dia nak cari R apa? R3. So sekarang ni break lagi ke tak? Dia break ke tak? Belum lagi kan? Belum lagi. Sebab sekarang ni dia tak break dengan body. Kalau dia break macam ni, ini dah consider break lah. So far belum break lagi. Okay. Tapi saya nak tunjuk dekat korang yang mana once dia dah break R1, dia akan cari R2. R3 kalau break, dia akan cari last sekali R4. Itu pergerakan dia. Okay. So macam mana kita nak entry bila dekat sini kita dah tahu price dah break R1. So dekat sini sebenarnya kalau korang buka line chart, korang boleh tarik satu trend line. Rasanya last week saya ada tunjuk dekat korang. Korang kena tengok balik. Kelas previous recording, saya ada tarik macam ni. Apa alert, sebenarnya korang dah dapat entry awal lagi. Nampak tak? Sebenarnya dia dah break kat sini. So bila dah break, ni kita balik pada basic balik. Sebenarnya saya tengah ajar korang ni basic je. Cuma cara kita nak apply saja. Cara nak apply je macam mana. So tengok sekarang ni konsep dia adalah macam ni. Sideways, break, entry. Ataupun saya buat kat sini lah. Supaya korang faham. Bentuknya sama je. Sideways, breakout. Breakout, mesti ada pullback. Dan baru kita entry. So sekarang ni kita nak tengok pullback ni dekat mana? Dia dekat sini. Ni weekly. Takkanlah kita nak tengok di weekly. So buka lah daily. So dekat daily, dia bagi pullback. Sebenarnya kalau siapa yang entry awal dekat sini, memang untung lah. Okay? Maksudnya korang entry dan hold. Nak sell tu terserahlah, kita boleh scalping je kan. Cumanya entry hold. Sebab apa? Awal-awal lagi kalau korang dah faham, korang dah tahu dah. Oh, gold ni sebenarnya dia dah break dah resistance ni. Gold ni dah break dah sebenarnya resistance ni. Nampak tak? Dia dah break and then dia dah pull back. Okay? Benda yang kita belajar lah. Dia breakout, dia pull back. So ni daily. Okay, ni daily. Nak precise ni macam mana? Buka lah H4. H4 bila korang buka, first kali apa yang korang buka, nak buat cari SNR. SNR ni apa? Contoh ni resistance. Contoh ni ada resistance. Kita ambil. Saya ambil yang hujung hujung shadow. Okay, so tengok kat sini. So sini pun korang always tengok first left. Okay, ini saya selalu repeat dekat korang. First left. Kiri yang pertama. Okay, kita tengok kiri yang pertama dekat sini sebenarnya pun dia dah break resistance dekat sini. Betul tak? Dia dah break. Breakout. Pull back. Dia pull back dekat mana ni sebenarnya? Sebab dia nak ambil breakout di sini. Nampak tak? Resistance. Breakout. Ni yang kita buat tadi. Pull back. Entry. Okay. So
So far clear tak? Panjang ni saya explain tentang SNR saja. Faham tak? Dia buat angle fail. Kalau tengok angle fail kat sini, dia buat angle fail. Mana tadi? Sini kan? Dia buat angle fail. Yang sini ada angle fail. Clear sangat. Okay. So, ini saya tunjuk dekat korang previous punya. Okay, previous punya price lah. So, sekejap kita tengok. So, kalau macam ni pula, apa yang kita boleh expect? Ni kita tunjuk kita analisis. Kita tunjuk apa yang kita boleh expect dengan price sekarang. Alright. So, first kali kita nampak saya buka H4. H4-nya last resistance-nya adalah di sini. Last resistance dan ni adalah support. Ni kalau kita nak tanda SNR buat macam ni. Resistance, support. Tapi kalau korang nak guna candlestick, korang boleh mark shadow. Okay, mark shadow lagi better lah. Okay. Alright. So, prediction saya, okay, ni hanya prediction. So sebenarnya sini pun ada satu breakout. So kita tengok price gold. Sini pun ada satu breakout. Siapa nampak breakout ni? Ni breakout apa sebenarnya? Ni atas ni. Nampak tak ada breakout? Siapa nampak? Kalau siapa nampak ada breakout, cuba bagi tulis saya. Nampak? Kan sebenarnya kalau dekat sini dia nampak macam ni lah. Buat siapa yang belum terbuka lagi matanya, kita akan nampak macam ni. Ni breakout lah. Breakout apa ni? Ni adalah breakout A. Bila breakout A, B dia boleh pull back and then kita boleh buy zone lah. Ni zone pertama. Okay. So boleh guna zone ni. And then yang kedua, kalau tak nampak lagi dekat H4, kita buka lah H1. Okay. Dekat sini kita buka line chart. Nampak tak? Dia kecil je. Kalau buka lower time frame, kita akan nampak lagi lah. Sini ada breakout. So bila adanya breakout akan adanya pullback. So sekarang dah pullback belum? Belum lagi. Okay. So ni antara zone yang boleh tunggulah. Zone yang awal lah yang kita boleh tunggu. So tapi saya still expect yang mana price akan turun, drop balik tempat dia breakout tadi. Sama ada dekat sini ataupun dekat dia punya support balik. Okay, support balik. Sebab apa? Kalau kita tengok sekarang ni dia dah collect price di monthly kan, kalau kita tengok monthly. Okay, dia boleh collect price di monthly. So kalau kita tengok monthly pun sebenarnya breakout-nya dekat mana? Breakout-nya dekat sini, betul? Breakout-nya dekat sini. Area sama tak? Sama tak area-nya? Lebih kurang kan? Nampak tak? Should be dia akan macam ni. Sekarang ni yang latest di breakout. Price latest yang di breakout. Okay, dia ambil yang ni, dia ambil price dekat sini. So sepatutnya macam ni lah. Betul tak? Setuju tak? Okay, siapa setuju? Sepatutnya macam ni. Sebab dia dah breakout A. Kan? Betul tak? So ini monthly. Takkanlah kita nak mark dekat monthly. So sebab tu kita filter di weekly and di daily. So di daily pula kebetulan, kita buka H4 dia sebenarnya. Di H4 pula kebetulan ada SNR. Okay? Di H4 ada SNR. Yang mana SNR ni bagi saya sangat strong lah. Okay? Sebab dekat sini, tengok support sini saja dia dah tendang. Nampak tak? Sini dia buat resistance, support. Support terus dia tendang, dia naik. Kau-kaunya 800 pip. Gila kan? So kalau dia turun, possible lah untuk dia reject balik area ni. Okay. So gold bagi saya masih buy. Okay, cuma kalau kita nak entry sell tu boleh. Tak ada masalah.
Cuma kita scalping je lah. Betul tak? Entry yang bawah-bawah still boleh hold. Contohnya kalau kita nak entry sell, senang je. Contoh. Ni untuk orang punya reference. Saya bagi tambahan additional sikit malam ni. Okay. Malam ni contohnya kalau korang nak entry sell, apa yang korang perlu buat? Buka di lower time frame. Buka di lower time frame, cari breakout. Contoh dekat sini ada satu breakout. First dekat H1. H1 ada breakout. M15 tak nampak. Okay. So ni sebenarnya M15 punya lah. M15 punya price breakout. So ini breakout apa? Kawan-kawan, ini breakout V. Betul tak? Bila breakout V, should be price datang balik kat sini. Then dia akan turun. Turun ke mana? Turun ke next. Turun ke mana? Next support. Okay. Ini yang sepatutnya dia buat dulu. Okay. Macam mana kita nak tahu price tu still valid untuk kita buy ataupun kita sell? Kalau saya akan ambil, kalau gold ni, perangai gold ni biasa dia ambil resistance. So kalau korang nak sell, saya sarankan ambil zone atas sikit, kat shadow ni. Lagi selamat lah sebenarnya. Lagi selamat sebab apa? So kita tengok je. Jadi tak jadi tu belakang cerita lah. Ni apa yang kita analisis untuk yang kita belajar. Tengok dulu. First dia buat support. Then dia breakout. Okay, dia dah breakout, dia buat new support, betul tak? New support. And then dia pergi balik. So maksudnya sekarang ni, yang besar ni macam ni. Dia sekarang ni, ini price ni, dia tengah ambil breakout ni. Okay, so sekarang dia dah collect, settle. Zone ni dah settle. Betul tak? Okay, so sekarang ni kita tengok di ni dia ada satu lagi zone support. Zone ni betul. Ni pun boleh entry, tak ada masalah. Tapi saya sarankan korang ambil atas ni. Lagi low risk lah sebab dia shadow. Okay. So ni pun dah breakout. Kalau saya nampak macam ni lah. Apa yang saya nampak, dia dah buat satu V. Dah breakout, should be price akan datang and then price akan turun balik. Okay. So, persoalannya adalah, kalau price break, okay, ni kita tengah bincang price turun. Kalau price break ke atas, dekat mana SL korang nak letak? Okay, saya letak point. 1, 2. Dekat mana yang korang nak letak SL? 2, betul. So sekarang ni, sebab tu saya kata dekat korang, kalau entry di 1, dia risk dia lebih besar sebab SL kita besar. Betul tak? Sebab SL mesti kita ambil daripada previous resistance. Ni previous resistance. Previous resistance. Sebab tu saya kata dekat korang entry di sini. So bila kita entry di sini, SL kita kecil je. Okay. So kita ambil lah SL atas ni sikit. Janganlah ambil betul-betul resistance sebab nanti takut price ambil terus Q6. Kalau equity kecil, better entry dekat atas ni lah. Nampak tak ni dia reject. Kita live trade tak trade pula kan, tak masuk pula. Nampak tak? Dia ambil, dia mesti akan respect. So sekarang ni nak cakap dekat korang yang mana SNR ni dia mesti akan respect. Kalau tak respect, kita counter balik. Itu je. Okay, should be dia memang akan respect. Okay, so faham tak? Sebenarnya saya explain dari tadi semua tentang SNR dan breakout. Baru 2 benda ni, tak masuk lagi teknik rahsia Tok Mat. Sebab saya nak korang betul-betul faham. Kalau korang faham 2 ni, breakout, SNR,
Percayalah cakap saya, insyaAllah korang boleh trade. Nampak tak? So first kali dia mesti akan respect punya zone ni. Dah reject dah. Dia mesti akan respect sebab SNR-nya begitu. Okay. Saya ulang First kali dekat sini dia ada. Okay, sekejap. Kita buka ni MY kan. Okay, kita buka M15. Saya explain balik supaya korang faham. Kenapa zone ni saya ambil? First kali, okay, alright. Sini ada breakout. Inilah breakoutnya. BO. Dia tembus betul? Dia tembus sampai bawah ni. Dia buat new support. Tapi dia close ni kat mana? Dia close kat sini. So kita ambil lah close body. Close ni kat mana? Kat sini. Walaupun dia bagi shadow, kita ambil close-nya body. Okay. Body ni close kat mana? Okay. Inilah yang body ni dia open. Merah ni dia close kat bawah. Okay. So sekarang ni dia pull back dekat tempat dia breakout. Dia pull back sampai sini. Dan betul? Settle kan? Then kita tengok sekali lagi dalam breakout ni ada lagi breakout. So apa nak buat? Bukalah lower time frame. Okay, jap. Buka lower time frame. Okay. Lower time frame ni kita nampak bentuk apa yang kita belajar. Sebab tu saya selalu repeat dengan korang. V sell, A buy. Sebab benda ni lah dia akan cari. Okay, dia dah breakout, BO. Bila dah breakout, price akan pull back. Bila pull back, inilah zone yang pertama, zone yang kedua. Okay, zone pertama ni agak high risk lah. Bukan high risk ni, dia medium risk. Medium ni low. Sebab apa medium? Sebab ada confirmation. Okay, high risk ni bila kita ambil macam ni. Ni high risk. Kita sell kat sini sebab apa? Hanya resistance semata-mata. Ni high risk. Tapi ini sebab dia dah buat dua breakout. Okay, tadi yang first tadi and then ni yang second. So ni adalah kategori medium risk lah. So dia respect tak? Dia respect. So nak pergi mana price ni? Dia akan pergi ke support dulu. Okay, dia akan pergi ke support. Inilah supportnya. So, contoh. Ini contoh pula. Saya nak ajar korang tersusun daripada awal korang trade sampai korang nak cut loss ke korang nak hold. Okay, contoh. Once price dah break this zone, katakan bila korang nak hold ataupun cut loss, cuba kita tahu saya. Saya tanya bila korang nak, bukan cut loss lah, bila korang nak take profit? Bila waktu korang nak take profit? Cuba check. Bila dia reject. Betul lah. Okay, siapa tu? Ahmad. Okay, bila dia reject. Bila sampai support. Contoh korang nak take profit. Okay. So, katakan dia reject support ni, maksudnya dia sampai support ni, dia naik balik. So, korang boleh take profit je. Sebab dia respect support tu. Mungkin dia akan naik balik. Lah. Okay. Mungkin dia akan naik, dia ambil zone ni balik. Sebab zone ni dia dah ambil, mungkin dia akan ambil zone atas. Tapi if dia break. Okay, sekarang ni dia nak kata break tak lagi sebab dia tak close below body candle ni lagi. Okay, dia kena close below line ni. Okay. Body kena close below line ni baru consider break. Contoh, kalau dia break. Ini maksudnya korang kena hold lah. Hold sampai mana? Sampai mana korang nak hold? Cuba jawab sikit. Sebenarnya saya dah ajar before ni. Nak tanya je korang, faham tak? Next support, next resistance. Next resistance, okay? Jawapan yang tepat adalah next resistance lah. Next resistance adalah TP next kita. Maksudnya dekat area
Kalau M5 ni dekat area sini lah. Sekejap, tengok ke ada lagi. Tak ada. Okay. Sorry. Bukan next resistance. Next support. Okay. Sorry. Next support. So maksudnya, dia break support ni, dia akan pergi next support lah. And then next support. And then next support. Okay. Tengok M15 ada tak support? Ada lagi. Ni support. Ni ada banyak ni. Dia sideways. Area sini lah. Ni if dia break. So sekarang ni dia break ke tak? Dia masih belum break. Dia reject. Okay. Faham tak? Faham tak? Okay, boleh so far boleh catch up. Faham Okay, alright. Good. So kita okay, marking SNR dah. Breakout dah. TP dengan SL. Tengah madam for first day. Kalau first day, korang kena tengok balik previous punya recording. Okay. Okay. So, TP dengan SL ni simple je. Okay, simple je. Contoh saya explain satu. Katakan sini breakout. Okay. Katakan korang sell. Korang sell kat sini. Kata SL korang atas ni. SL atas. Okay, ni SL korang. TP korang kat mana? TP korang kena cari kalau sell. TP adalah A. A apa? Macam ni lah. A. Kalau buy TP adalah B. Kenapa macam tu? Sebab logik ni macam ni. Mana A? Inilah A. Inilah A. Sebab logiknya bila price breakout akan ada pullback, betul? Should be bila dia breakout sini dia akan pullback balik sini. Sebab tu kita ambil TP kat sini. So bila price breakout dia buat sideways, dia akan pullback balik dekat area dia breakout. Itu TP. Kenapa kita ambil TP-nya A. TP sell A. Sama juga macam ni. Kenapa kita ambil bawah ni? Contohnya dia break. So next TP adalah dekat sini lah. Sebab first dia dah breakout. Dia still akan pullback. So boleh jadi ini pullbacknya. Okay. Time frame mana? Time frame ikut korang entry. Contohnya korang entry M15. Carilah exit point M15. Maksudnya TP ataupun SL pun di M15. Kalau entry-nya setup H1. H1 lah TP dengan SL. Senang saya tunjuk kat sini. Senang saya tunjuk contoh. Okay. Contoh Okay. Alright. Sekejap. Nak cari contoh. H4, H1. Okay lah, kita tengok lah, senang faham. Okay, contoh Contoh sekarang ni daily. Okay, contoh daily. Katakan korang entry setup daily. Apa maksud setup daily? Apa maksud setup weekly? Apa maksud setup H4? Maksudnya adalah setup tu korang jumpa di daily. Contohnya macam ni lah. Kita ambil satu contoh. Ini besar sangat. Okay. Contohnya kita ambil resistor ni. Suka H4. Oh, tak boleh. Sini kecil sangat zonnya. Kita ambil sinilah contoh.
Ni yang ikut saya explain tadi. Okey. Ni boleh. Okey. Tengok betul-betul Okey, ni adalah resistor. Contohnya, sebagai contoh, korang sekejap. Okey. Nampak. Ni pun resistor. Contohnya korang sell dekat sini. Okey, ni yang maksud saya. Ikut setup apa yang korang guna. Contohnya di daily. Korang sell dekat sini based on apa? Based on ni betul. Based on resistance daily. Betul tak? Sebab tu kita sell dekat sini. Sebab dia dah sampai resistance daily. Okey, tengok betul-betul Korang sell dekat sini. Contohnya dia naik. Okey, sampai daily. Korang sell. Okey, betul kan? So bila korang dah sell dekat sini, TP korang kat mana? Of course lah dekat breakout, nearest breakout. Sini kan dah breakout. Nampak tak? Sebab tu kita ambil TP kita A. Kalau sell, TP kita A. Sebab sini A. Dia dah breakout. So sini ada BO. Dia dah breakout. So should be, bila ada breakout, mesti ada pullback. Dia akan ada pullback. Betul tak? So sini adalah resistance. Bila kita sell kat sini, setup daily, kita refer daily punya resistance. Faham tak? So, dia akan sampai di sini. Sekejap. Takut korang pening nanti. Korang tengok Kenapa kita ambil TP kat sini? Contoh kita sell sini. Sell. Sini kita ambil TP. Sebab sini ada A. Bila ada A, okay. Bila ada A, dia akan macam ni lah. Okay, dia naik. Dia breakout, dia akan ada pullback. And then, untuk kita entry buy pula. Okay, sebab dia dah retest ataupun dia dah pullback dekat breakout. Sebab itulah dia pacak. Faham tak? So far faham tak? Saya pun tak tahu macam mana nak explain simple lagi dekat korang. Saya rasa ini paling simple. Okay? Faham Tengok Korang sell dekat sini sebab apa? Sebab resistant. Okay? So, TP korang adalah A. Ini adalah A. Breakout. Nampak tak? Breakout. Sebab apa korang ambil breakout? Sebab bila adanya breakout, korang tahu dia akan pullback. So, sementara nak tunggu dia pullback, kita sell. Betul lah kita sell. Dah sampai zone, kita take lah profit. Okay? Itulah. Nampak? Okay? Sekarang ni, dia break sini. Dia sampai dekat support pula. Supportnya dia reject. So sekarang ni boleh entry sell ke tak? Okay, kalau nak entry sell, make sure jangan break this resistance. Sell ni akan valid bila price ni tak break resistance ni. Selagi price tak break resistance ni, korang boleh sell lah. Okay. Alright. Faham So always refer previous resistance. Kalau break, okay, contoh, kalau gold break sini, maksudnya dia nak ke mana? Dia ke new resistance. Faham tak? So kita akan waiting dekat sini pula untuk kita sell. Okay? Konsep dia senang je. Breakout, pullback, entry. Alright. Boleh Okay sebab sini dia dah reject support. So possible dia boleh naik. Okay, dia boleh naik. Tapi kalau dia nak naik, dia kena break sini dulu. Dia kena break resistance sini dulu. Okay, alright, baiklah. Korang ni mudah faham. Okay.
Alright. So okay. TPSL pun dah. Whole cut loss whole lah kan. Kalau cut loss tu maksudnya kalau dia dah break macam contoh macam ni. Contohnya kalau korang masuk sell tadi, contohnya korang masuk sell sini, korang tak letak SL katakan. Tapi gold ni kena letak tau SL. Okay, biasa kena letak. Sebab dia kadang-kadang dia akan spike. Okay, takut korang tak sempat close. Tambah-tambah layer. Bila korang layer banyak, korang nanti MC. So contohnya, kalau ni tak letak SL lah. Jadi kalau korang tak letak SL, ni korang mark sebagai resistance. So if gold break kita punya resistance, cut loss lah. Cut. Tunggulah next untuk kita entry balik. Okay, nampak tak? So sekarang ni dia tak berjaya break. Dia tak berjaya break. Dia tak berjaya break this zone lagi. Belum lagi. So dia akan turun dulu lah. Dia akan turun dulu. Tapi ni ingat, ni ada apa? Ni ada engulf. Dia ada engulf. Possible dia masuklah engulf ni. Baru dia naik. Okay. Possible-nya jadi macam ni lah. Okay. As long dia tak break ke atas. Kalau dia break atas, kita cut, masuk atas. Okay. Faham Okay. So, apa lagi? Engulf. Engulf pun dah. Alright, engulf pun dah. So teknik rahsia ni, teknik tendang pun dah sebenarnya explain tadi. Teknik tendang ni biasanya dia akan reject. Macam ni lah yang mana kita masuk ni. Sekejap. Biasanya zone tu, kita nak tahu dia valid support atau valid resistance. Kita boleh guna juga teknik tendang ni lah. Contoh. Ni contoh yang terdekat lah. Ni pun dia tendang sebab apa? Sebab ada support dekat sini. First teknik tendang ke, teknik rahsia Tok Mat ke, first kali kena ada SNR. Alright. Okay, nampak tak? Ni SNR. Ni dia punya support. Okay, dapat SNR-nya. Then price. Ambil, dia tendang. Ni yang kita kata tendang. Okay. Okay. So kita sekejap kita tengok. Okay, korang boleh buy gold. Sekejap kita tengok. Sekejap Okay, sekejap. Korang ni boleh buy sekarang. Okay lah, kita buy. Kita boleh masuk log key dulu. Okay. Kita masuk dulu log key. Dan sini satu lagi zone. Zone untuk kita buy. Kalau dia turun boleh masuk bawah ni. Okay.
Alright. So ni zone kita kat bawah ni. Dia masuk, kita boleh entry lagi. Alright. Then sekejap. Masuk. Lajunya pula gol ni . Kita santai-santai je sambil belajar. At least kita tahulah reasonnya kenapa. Okay, ingat kalau dia nak fly, dia perlu break ni. Okay, sebab dia dah ambil dah zone engulf kita. Dia dah ambil dah zone engulf kita. So saya yakin dia nak baca lah sebenarnya. Tapi hati-hati pandang dengan FM pula. Okay, TP-nya ni sebab kita masuk apa M1. Betul tak? M1 kita boleh ambil lah TP atas ni. Dia kena break dulu. Okay, dia kena break dulu zone ni. Ni, zone degil ni. Dia reject lagi. Okay, dia kena break lagi. Kena break dulu. Alright. Atas sel bawah buy. Ada sel ke? Tak ada kan? Tak, maksud saya atas ni if dia fly, dia kena break dulu. Dia kena break zone ni dulu. Oops. Dia masih zone engulf. Kita santai-santai je. Start lah line saya. Dia. Sekejap So korang kena entry ikut equity korang lah. Okay. Kena tahu risk korang. Kalau dia break, kita kena dekat lah. Sekejap tengok. Sekejap Dia kena break ni dulu. Shadow ni last. Kalau dia break shadow ni, kita cut. Ini bahaya ni. Okay. Sekejap Kita takut dia bagi shadow je. Sebab sini ada zone RBS kat sini. Kalau korang equity korang kecil, korang takut, korang boleh cut dulu. Okay. Saya still hold lagi.
Okay, sini sini ada breakout. Dia kena break sini dulu. Kalau dia nak junam lah. Sekejap. Okay, sini ada breakout. Dia kena break zone ni dulu. Okay. Okay, dah cut lah. Better cut. Okay. Cut. Memang bahaya. Goal ni junam lah. Okay, cut dulu Goal tengah momentum. Boleh nak entry lagi tapi saya takut korang punya risk lah. Kalau nak entry lagi boleh. Risiko. Masuk lagi. Kalau nak masuk boleh Kalau korang takut jangan masuk. Sebab saya yakin goal ni nak pacak. Sebab dia tak break lagi ni. Dia belum break. Kalau risk equity kecil jangan masuk Alright. Okay, kita biar dulu goal. Okay. So kita tengok topik dah settle. Saya nak buka untuk Q&A pula. Goal saya masih hold lagi Selagi dia tak break. Korang tengok ni Selagi dia tak break. Ambil sini je. 1942 korang boleh hold. Kalau break kita cut je. Okay. Alright, so ada soalan tak? Saya punya line slow lah. Okay, so far ada soalan tak? Okay, saya masih hold bye. Kalau break kita cut. Okay, siapa yang dah SL tadi jangan masuk. Siapa yang dah cut tadi jangan masuk. Okay, sebab sini ada support. Alright. Kalau dia break juga, cut je. Okay. So ada soalan tak? Saya nak tengok Q&A. Tak ada soalan. So far faham Sekejap. Okay, ingat kalau dia break area 1942, siapa yang masuk balik, cut je So ini apa yang based on yang kita belajar. Kalau dia break support, dia akan pergi ke support yang baru. Inilah support yang dia ambil Sebab support yang baru kat bawah. Memang jauh. Dekat sini ada satu. Dekat sini pun ada satu. Okay. Momentum bearish kuat. Untuk analisis trade hari-hari, time frame mana yang kita akan ikut? Biasanya H4 pun dah okey. Dah break lah guys. Korang cut lah, okey. Dia memang respect zone ni. Tak apa, korang cut je. Jangan hold. Sebab saya nampak ni memang nak junam je.
Dia kalau nak sell, kena tunggu break. Break total dulu. Dia kena break ni. Okay. Kalau nak sell, kena tunggu dia break support. Okay. And then kita tunggu pullback. Baru kita boleh sell. Okay, gold kali ni dia tak bagi chance lah kat kita. Okay. Tak apa. It's okay. Alright. So, okay. Satu lagi saya nak tunjuk kat korang. Korang boleh juga tengok index tau, index. Kalau nak trade. Index. Tapi sekarang ni gold dia memang tak ikut index. Okay. Sekarang ni gold memang tak ikut index. Sebab index USD strong. Tapi gold pacak. Sepatutnya kalau index strong, gold kena junam lah. Tapi kalau kita tengok currency yang lain, kalau kita tengok currency NU, tengok okey, sekejap. Tengok GU, okey dekat sini semua respect. Okey, semua respect. Index korang boleh buka ni. Trading view. Cari DXY. Okey. DXY. So DXY ni adalah currency index untuk USD. So index ni strong. Okay, so follow tak GU? GU follow. GU6. AU pun follow. Tapi gold je. Dia tak follow. Sebab dia pacak. Di sini kejap. H4. Nampak. Gold dia pacak. Okay. Gold ni memang tengah momentum bearish, so risky kalau korang nak masuk buy. So saya tak sarankan lah korang masuk. Okay. Alright, so ada lagi tak soalan? Before kita dalam pukul 11 kot kita end. Ada tak soalan? Kau U6. Kan dah break. Ayo. Okay, kita tinggalkan gold dulu. Ya. Dia akan naik tapi dia akan ambil support dulu lah. Dia akan ambil support lain dulu. Sekejap. Sekejap Start lah. Sekejap. Okay. Alright. Okay, so ada lagi soalan tak? Before kita end. Gold. Korang boleh tunggu kat sini ya. Tempat yang kita marking awal-awal tadi. Okay, SNR di sini. Okay. So sekarang ni tengah momentum, so better jangan masuk lah. Okay. Saya hold je. Alright. So jangan masuk lagi. Sebab sini ada peluang lagi untuk kita
Entry buy. Tunggu bawah je, tunggu bawah. Alright. Alright. So ada lagi soalan tak? Okay, so saya akan pick lagi satu atau dua soalan. Dan kita akan end lah. Dah pukul 10.50, pukul 11 kita end. Boleh tanya biasa jam berapa start analisis. Okay, untuk analisis biasanya kalau untuk open day, macam open week, biasanya kita start Isnin kita dah boleh analisis untuk whole week lah. Okay. So kalau korang tengok kan kenapa saya still hold, first sekali sebab equity lah. Okay, equity, and then sebab saya nak buy lagi kat bawah. So sekarang ni saya biar je dulu. Sebab dia ada satu support lagi yang dia perlu break. If dia break ni memang betul-betul confirm kita boleh buy kat bawah. Alright. Dia tak break lagi support yang ni. Dia dah break support yang atas tadi. Yang sini kan. Sini dah break. Bawah ni belum break. Gold hari ni bahaya. Sekejap Oh, korang saya lihat signal Tok Mat, saya tak perasan lah. Tok Mat ada bagi buy tadi. 50 pip dah Saya tak perasan tadi signal masuk. Okay, tak apa. Alright. So macam ni lah. Korang kena tengok bila kita nak buy, okay, bila kita nak buy, kita cari support, okay. Tapi kalau support tu break, kita tengok lowest punya support. Kalau dia break lagi, cut lah, tunggu bawah ni, okay. So far kalau dia nak break, dia kena break di support dulu. Support yang kedua. Support ni dah break. Tengok yang kita analisis tadi. Support ni dah break. Dia cari new support. Betul tak? Boleh nak buy. Risiko lah. Risk sikit. Tapi siapa yang kental, boleh masuk. Kita tengok Sekejap, kita trade dulu sekejap before kita end. Tok Mat ada bagi kat bawah lagi. Saya tak perasan tadi. $30 pips lah. Signal Tok Mat. Oh, dah 50 pips. Dah hit dah TP.
Okay, so kalau kita tengok sini dia tak break lagi, support, dia buat engulf. So hopefully dia akan naik dia akan pecah. Okay. Dia tak boleh masuk Dia dah bunyi tu, dia tak boleh masuk Alright. So marilah kita sama-sama mendoakan supaya go pecah. Okay, ingat apa-apa pun first risk first. Kalau dia break, okay. Kalau dia break, ni kita tunggu kat bawah. Okay. Okay, sorry kita agak floating malam ni. Ada yang dah cut loss. So korang follow Tok Mat je. Okay. So hati-hatilah. Okay. Hati-hati di area sekarang ni. Alright, so ada tak last soalan before kita end? Masih boleh entry. Boleh nak entry, tapi dia agak risky lah sebab dia momentum sekarang ni, momentum sell tengah kuat. Tapi kalau korang nak entry juga boleh, tapi kalau dia break kena cut lah. Okay, sebab sini ada support. Okay, if dia break support ni, cut. Kalau nak entry lah. Okay. Biasanya kan kalau contoh signal ni kalau kita tengok kan. Kalau kita tengok confirmation kalau korang nak lagi lagi yakin. Okay, lagi yakin korang nak entry, tunggu dia break ni dulu. Tunggu dia break dekat sini. Nampak? Tak detect. Okay. Tunggu dia break dekat sini. Maksudnya price naik. Ni lagi better macam ni. Untuk strongkan confirmation, nak buy lah. Okay. Alright. Ni zone apa? Ni support. Okay. Kalau dia break support ni, korang boleh cut dulu. Bye-bye. Cool. Saya rasa dia akan cari bawah lagi. Okay. Saya rasa goal akan cari bawah lagi. So, okay. Hopefully korang learn something. Walaupun kita ada loss malam ni. Kita loss malam ni. So, saya nak korang faham lah. Okay. Nak korang faham reason ni. So,
Once dia dah break support, dia akan buat support baru. Sama juga. Okay. Once dia break resistance, dia akan buat resistance yang baru. Alright. Dia turun awal, yes betul. Sebab ni monthly punya resistance. Kalau kita tengok, dia dah ambil price di monthly. Okay, tapi still boleh buy. Sebab kalau kita tengok weekly, dia ada resistance kat sini. Tapi zone ni di bawah lah. Alright, so tunggu sekejap Kita ada nak announce pemenang. Sekejap, saya tengah tunggu list nama. Trade goal mesti ada loss kan? Normal lah, ada loss. Tapi make sure bila kita loss, kita tahu kenapa kita loss. Okay, so macam tadi kita dah explain. Untuk sell kan, selagi dia tak break zone atas tu valid sell. Kita masuk buy, dia terus ciduk kan. Dia terus ambil sell je sampai ke bawah. Tak apalah, benda tu kita tak expect kan. Benda tu normal lah. Loss tu normal. So janganlah takut loss. Okay, tu bukan trading lah kalau kita takut loss. Alright. So, okay, saya dah dapat nama. Ni nama kalau jadi macam tu kita teruskan. Okay, macam kalau korang kalau equity kecil korang teruskan. Okay, tunggu di lower net support lah. Sekejap So nama-nama ni okay, ada 2, 3, 4, 5 nama. First lah Nur Syahida. Second adalah Isyad Arsyad. Nombor 3 adalah Muhammad Rizwan. Nombor 4 adalah Muhammad Amni. 5 adalah Ahmad Ammar Yasir. Okay. So nama-nama ni saya rasa nama Zoom kot. Sekejap. Okay, nama FB. Alright. Ni nama FB So yang nama-nama ni boleh PM admin lah. Okay, Tok Mat boleh admin, boleh PM untuk tuntut hadiah korang. Alright. So itu sahaja untuk malam ni. So saya harap korang dapat catch up lah apa yang saya cuba nak sampaikan. And sekali lagi, okay, sorry sebab kita entry buy tadi should be kita hold je sell atas kan, tapi kita masuk buy sebab ada support. Tapi dia break support, kita belajar lah benda tu kan, kita belajar. Tak apalah, kita belajar. Kita loss pun kita belajar kenapa. And then satu lagi saya nak pesan yang mana bila kita trade, ni last pesanan saya. Contohnya kita entry ataupun kita jumpa setup di higher time frame. Okay. Bila kita jumpa setup di higher time frame, kita jangan sesekali entry di higher time frame sebab kita tak nampak di mana SNR. Okay. Kita tak nampak di mana SNR-nya. So mesti wajib filter di lower time frame untuk kita kena pasti support and resistance. So kalau kita nak hold, make sure dia dah break kita punya support. Contoh kalau sell lah. Okay. Kalau kita buy, kena break resistance lah kalau kita nak hold. Okay, kalau kita tengah buy, dia break support. Kalau net support jauh lagi, korang cut dulu. Alright. Korang cut dulu. Okay. So itu sahaja untuk malam ni. So saya harap korang dapat learn something. Okay, walaupun kita lost malam ni, tak apa, kita next week kita repeat balik. Okay, sebab saya tak ready sebenarnya nak live trade. Okay, tadi santai je kita masuk. Okay, tak apa, next week kita buat lagi and korang join.
Kita trade sama-sama. Okay, daripada awal kelas kita cari setup, kita trade. Alright. So saya nak korang join lah next week. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tangguhkan majlis kita, kelas kita dengan tasbih kafarah dan semangat. Okay semua, terima kasih. Okay, thank you yang join kelas malam ni. So yang lambat join nanti boleh tengok balik recording. Alright. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.